Yes, aku tengah buat konten. Jadi kalau aku tengah tak... Hello, Assalamualaikum guys. Selamat kembali ke channel YouTube Comrade. Video kali ini aku nak try live di Instagram tanpa menggunakan yellow dot. Dan aku akan menggunakan Sony A6400 aku ni sebagai aku punya webcam. Dan aku akan guna kamera ni tanpa menggunakan capture card. Memang sebelum ni aku akan menggunakan capture card yang murah ni. Sekejap aku ambil. Ya. Aku akan pakai capture card ni, HDMI video capture, yang aku pernah review dalam video-video sebelum ni dan harga dia dalam RM20-30 macam tu. Tapi kali ni aku akan menggunakan Sony A6400 ni tanpa menggunakan capture card. Macam mana aku buat? Aku akan guna satu software yang dikeluarkan oleh Sony, iaitu Imaging Edge Webcam, dan software tu percuma saja, korang boleh download dekat website dan nanti aku akan sediakan link dekat description. Tapi sebelum tu, sebelum aku pergi dengan lebih lanjut, kita akan download dululah software tu dan install dekat kita punya PC. Okey, website ni ialah website yang kita akan download tu, Sony Image Edge Pro. Tapi sebelum tu, macam mana aku punya lighting, cantik tak? Kalau cantik sila tekan like, sebab aku try pakai lighting yang lain sikit. Okey, dah cukup pasal lighting, jom kita masuk balik dekat website ni. Okey, inilah dia punya website. Dekat sini korang boleh nampak Imaging Edge Webcam. Korang just tekan download. Lepas tu kita akan tengok supported OS dia. Dekat sini kita boleh tengok Windows 64-bit dengan Mac OS 10.13. Jadi untuk software ni maknanya untuk Windows pun boleh pakai, untuk Mac OS pun boleh pakai. Yes, dua software ni boleh pakai. Windows 7 boleh pakai, dekat sini dia tak cakap, so tak boleh pakai lah tu. Kalau kita turun ke bawah sikit, kita akan tengok model-model yang dia support lah. Dekat sini Imam punya model, Imam punya model, dan digital still camera punya model. Okey, macam aku menggunakan Sony A6400. Ya, aku punya model kamera ada dekat sini. Dan aku dah try dengan download software Sony A6400 ni, dan aku try dekat Sony A6000 ni, dia memang tak boleh pakai. Jadi kalau korang punya kamera tak ada dalam list ni, malam untuk korang memang tak boleh pakai lah, sebab aku dah try dengan Sony A6000 memang tak boleh pakai. Jadi aku akan ambil model yang aku boleh pakai, Sony A6400 ni. Akan scroll ke bawah, dan dekat sini kalau korang pakai Mac OS, korang tekan download Mac. Kalau korang pakai Windows, korang tekan Windows. Macam aku pakai Windows, aku tekan je Windows. Jadi aku dah download siap-siap benda ni. Inilah barang dia, ni nama dia. Korang just open dan install. Aku dah install software ni siap-siap, jadi aku takkan install lagi sekali lah. Bila korang dah install, korang just restart korang punya komputer dan settle. Ok, aku akan pakai Sony A6400 ni. Kalau korang nampak lah 6400 kat sini. Apa yang kita perlu buat sekarang ni, kita cucuk lah USB cable ni dekat port ni. So aku letak dulu kat sini, dan aku akan menggunakan USB cable yang datang daripada kotak dia, datang sekali, micro USB. Dan kita cucuk je lah dekat sini. Cucuk kat sini. Ok, dah cucuk ni macam tu. Dan ambil yang ni, sambung je lah kat PC. Tapi sebelum kita cucuk dekat kita punya PC tu, apa yang korang perlu buat, korang kena tukar dia punya USB connection tu kepada PC remote. Macam mana nak tukar? Korang pergi dekat menu, tekan butang menu, dan korang pergi dekat yang ni, yang gambar macam briefcase ataupun kotak tool ni. Dan dalam tab yang keempat ni, 1, 2, 3, 4. Dan ni kita pergi dekat USB connection. Kalau korang tak pernah ubah benda ni, dia akan ada dalam auto. Apa yang kita perlu buat, kita akan tukar kepada PC remote. Jadi dah siap. Ok, bila korang dah siap install, korang dah restart dan korang dah sambung korang punya kamera dekat PC, apa yang perlu kita buat sekarang ni, kita nak test lah dekat app apa je kamera ni berfungsi. Pertama sekali kita akan try dekat mic. Kita tengok dekat mic boleh berfungsi ke, sebab sekarang ni aku menggunakan webcam kamera yang berharga RM30 yang aku nak review dalam video sebelum ni. Ok, kita pergi setting dan kita tengok video. Kita akan ubah kepada Sony ni. Ok, dia keluar ni. Kita akan try dekat Discord pula. Sony test. Ok, nampak je kat situ. Detect. Sebab apa? Canon punya software dekat Discord tak detect, tapi dengan menggunakan Sony detect. Ok, ngam, mantap. Dekat mic pun ok, dekat Discord pun ok. Tibalah waktunya untuk kita set up kita punya kamera ni dekat kita punya streaming software. Macam mana kita nak tambah kita punya kamera? Dekat sini kalau korang pengguna Streamlabs, korang jangan gelabah. Dia punya setting tool ni sama je. Apa yang korang perlu buat, tekan tambah.
dekat Streamlabs pun tambah juga. Jadi korang jangan gelabah untuk nanti korang akan minta, bang untuk Streamlabs macam mana bang. Jangan, disama je, jangan risau. Korang kena faham tool tu. Apa yang perlu buat sekarang, tekan tambah video capture device. Nak rename. Kalau tak nak rename, tak apa, aku tak akan rename. Lepas tu akan pilih dekat sini Sony camera. Lepas tu aku akan pilih custom. Dan resolution ni aku akan ambil resolution yang dibagi. FPS ni aku akan bagi the highest FPS. Video format yang kat bawah ni aku tak akan kacau langsung. Dan aku tekan OK. Ok, kamera dah keluar. Aku akan rotate sahaja. Aku klik kanan atas video ni, tekan transform. Lepas tu pusing lah, rotate 90 degree macam tu. Dan aku akan resize. Ok, dah siap dah kita punya kamera. Dah siap. Jadi lepas korang dah setting korang punya Streamlabs ataupun OBS ni, kita nak link lah kita punya OBS ni dekat kita punya cara untuk stream dekat kita punya Instagram. Tapi kali ni aku tak akan menggunakan yellow duck. Aku akan guna cara lain, iaitu Insta Feed. Dekat sini aku akan sediakan link dekat description. Bila korang dah buka link tu, dia akan keluar login with Instagram. Ok, bila kita dah login, dia akan minta verification code. Korang just masukkan verification code. Korang akan dapat dekat korang punya message ataupun email 7, dan korang just submit. Ok, bila korang dah login, korang akan dapat interface yang macam ni. Apa yang korang perlu buat, korang akan tukar dulu dia punya title. Ok, kita dah siap semua benda tu. Kita dah tukar title dan kita akan create new broadcast. Ok, create new broadcast. Ok, kita dah create new broadcast. Dia akan keluar note signal macam ni. Apa yang korang perlu buat sekarang ni, korang just tekan copy yang RTMPS ni, select dia, Ctrl C, buka kita punya OBS balik, pergi dekat bahagian setting, pergi dekat stream dan paste dekat sini. Lepas tu kita akan copy kita punya stream key ni, Ctrl C juga, dan kita akan paste dekat sini dan kita akan tekan OK. Dan kita akan try start streaming. Kita akan tekan start streaming dan kita tengok dekat sini dia akan keluar signal sekejap lagi. Tunggu sekejap. Ok, kita dah keluar kita punya signal. Ni, kau boleh nampak lah dia punya signal dekat sini. Kita boleh enable comment. Siapa yang tengah masuk tu, ada 2 orang tu. Kita boleh enable comment dan kita boleh tekan hi. Ok, kita boleh hantar kita punya chat dekat situ. Dekat sini kita boleh reply komen, kita boleh tengok kita punya view apa orang. Apa yang kita boleh lihat sekarang ni dekat Instagram, kau boleh perasan dekat bahagian sini. Kita boleh live dalam 4 jam macam tu. Dulu 1 jam saja, sekarang dah 4 jam sebab dia dah update dia punya polisi baru. Jadi itu sahajalah. Dekat sini kita boleh tengok kita punya komen, kita boleh baca kita punya komen kat sini. Lepas tu bila korang dah tak nak live apa semua, korang just tekan stop broadcast. Yes, kita akan stop broadcast. Bila kita dah end live, dia akan keluar dekat bawah ni lah. Lepas tu kalau korang tengok dekat atas ni, dia ada tulisan stream live ni. Maksudnya aku boleh live sebanyak 4 kali je lagi. Aku dah guna 1 sebab dia boleh live 5 kali secara percuma. Tapi bila dah habis 4 kali live ni, korang kena bayar, korang kena langgan lah. Maknanya $5 untuk 5 kali live, $10 untuk 10 kali live, $40 untuk 50 kali live, dan $70 untuk 100 kali live. Jadi dia berbayar lah sebab ni tak free punya. Kalau nak free, korang boleh tengok tutorial yang satu lagi menggunakan yellow duck, yang tu percuma saja. Cuma dia punya delay ataupun lambat tu lagi teruk lah. Yang ni dia macam 30 second delay macam tu. Dan korang boleh baca komen, korang boleh reply komen dengan menggunakan korang punya account lah. Aku tengok sana, aku tengok sini. Dengan menggunakan korang punya account. Macam tu lah. Jadi itu sahaja perkongsian video pada kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa tekan butang subscribe, butang loceng agar korang tak terlepas konten-konten menarik. Aku nak buat tutorial yang menggunakan smartphone pula, insya-Allah. Kalau tak ada halangan apa, aku akan membuat tutorial hanya menggunakan smartphone juga nanti. Jadi itu sahaja dan terima kasih sudi menonton dan bye bye.